semalam juga merupakan hari ulang tahun JPJ yang ke-75. Kami mengucapkan selamat ulang tahun JPJ yang ke-75 tahun. Dan orang yang kita boleh ucapkan selamat ulang tahun hari 75 tahun. Kita bersama kita dengan di studio pada hari ini, kita ada yang berbahagia Datuk Zailani Haji Hashim, Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat hari ulang tahun, Datuk. Terima kasih. Untuk JPJ ke-75. Jadi hari ini kita akan melihat satu frasa ataupun tema digitalisasi melestari integriti. Antara tema yang dibawa oleh JPJ pada tahun inilah, Datuk. Jadi saya mulakan dengan satu soalan. Digitalisasi melestari integriti. Mungkin Datuk boleh berkongsi dengan penonton tentang peranan JPJ sepanjang 75 tahun dan sesuai dengan kata-kata yang dibawa pada tahun ini. Okey, terima kasih Wan, Hana dan penerbit SPM, RTM. Sebenarnya sebelum saya menjawab apa saudara Wan tanyakan saya tadi, suka saya mengingatkan kita JPJ dengan RTM rupanya kembar tak seiras ya. 75 tahun sambutan kita bersama. RTM sambut 75 tahun, kita pun sambut 75 tahun. So sebelum saya pergi kepada aspek digitalisasi melestari integriti itu, kalau boleh saya sentuh sikit semenjak kewujudan kita pada April, lebih tepat 1 April 1946 dahulu, memang zaman tu aspek pendigitalan, digitalisasi memang zero, kosong. Tiada langsung, segala bentuk benda kerja, urusan kerja, transaksi kita semua secara manual. Jadi mendasari kepada aspek JPJ way forward dan mendasari juga kepada prinsip asas perkhidmatan JPJ itu sendiri kepada masyarakat, iaitu cekap, berintegriti dan juga berlandaskan teknologi tinggi, maka kita datangkan dengan mantra kita ataupun tagline kita, digitalisasi melestari integriti. Sebab elemen integriti memang tidak boleh dikesampingkan dalam sebarang, bukan saja di JPJ, malah dalam ekosistem perkhidmatan awam itu sendiri. Kita memang menerapkan elemen integriti. So mengulangi apa yang saya cakap tadi itu, beberapa bentuk transaksi kerja banyak kita buat sekarang ni memang berasaskan digital dan menjunjung aspek integriti. Paling ringkas kalau saya boleh berkongsi dengan Hana, dengan Wan, viral di social media beberapa minggu yang lepas tentang teknik kita membuat penguatkuasaan menggunakan GoPro. Selaras juga dengan norma baru pandemik COVID ini, di mana tidak ada sebarang bentuk sentuhan, tidak ada sebarang bentuk runding cara dengan pesalah-pesalah jalan raya. Kita anggota tim UPB, unit peronda bermotosikal kita, pergi membuat penguasaan di lapangan, menaiki motosikal dan memakan helmet bersama dengan kamera di atas tu. Jadi teknik penguasaan lebih ringkas, lebih cekap dan lebih berintegriti. Contoh yang paling jelas saya nak luahkan, sharekan atau kongsi, saudara Wan tanya tentang mantra kita tu, tagline kita, digitalisasi melestari integriti. Banyak lagi. Kalau saya diberi masa, saya rasa tak cukup untuk sesi SPM kita nak cerita tentang, sebab saya pun kena simpan juga ada produk-produk tertentu, kalau saya boleh sebut nama je lah, yang akan diuraikan lebih lanjut oleh YB Menteri kita pada hari sambutan hari JPJ minggu depan ni. JPJ EQ. JPJ EQ ni adalah selalu konsep menggunakan sepenuhnya digitalisasi. Kita scan saja menggunakan handphone. Kalau kita tengok kaunter panjang sekarang, kita scan saja menggunakan handphone kita, QR code tu, dia akan cakap bahawasanya kita dalam barisan nombor berapa.
Kalau sekarang kita scan, kita nombor 100, sekarang nombor 80, kita ada 20 orang lagi. Dia bagi masa berapa minit, so kita boleh, tak perlulah beratur tu, kita ambil masa kita sendiri. Secara ringkas lah. Detailnya dengan Habib Menteri Kaurai. JPJ sampai sekarang tu Yes. antara kaunter yang paling panjang orang akan tunggu daripada awal pagi. Lepas ni Wan Ana akan tengok satu konsep bentuk kerja yang itu saya tak cerita lagi JPJ EBIT lagi. Jangan nak mohon tender nak nombor lagi. Itu saya kata kalau saya cerita memang bolehlah saya sentuh sikit dari segi JPJ EBIT yang mana dulu orang bid number, bidder nombor tu selepas 3 bulan baru clear bayaran yang tak berjaya tu. Sekarang kita hanya guna handphone saja, duduk secara senang lenang di rumah atas katil, boleh bidder nombor mana yang berkenan di hati. Sama ada kita di Perlis kah, kita di Johor kah. Kalau dulu kalau kita di Johor kena bawa borang tu ke Perlis. Sekarang ni kalau nak bid nombor RAJ Perlis tu, kita di Johor pun boleh bid, hanya di dalam keselesaan kita di rumah di Johor saja. Handphone kita, tapi mod pembayaran tu adalah dengan debit account kah, credit card kah, debit card kah. Itu pemudahnya. Bandingkan dulu kena buat draft, kena buat postal order. That was history already, sejarah dah. Dengan ada konsep digitalisasi. Saya boleh bid nanti RID1. Satu pembaruan sesuai dengan temanya sendiri, digitalisasi melestari integriti sesuai sangat dengan banyak. Dan sebagai badan yang bertanggungjawab dalam sektor pengangkutan jalan, boleh Datuk jelaskan sedikit imbasan naratif antara pencapaian JPJ sepanjang 75 tahun? Okey, pencapaian sebenarnya memang itu antara perbatuan kita yang kita lalui terlalu banyak sebenarnya. Dan apa yang ingin saya garapkan, salah satunya seperti saya war-warkan dulu, kalau belum pada ini kita berkonsepkan kerja manual, sekarang dah transisi itu kepada digital. So itu dah salah satu jangkauan pencapaian ke arah yang lebih baik. Dan rentetan daripada kecapaian kita tu tak lain tak bukan hasil meningkat. Kalau kita hanya buat tanpa kita mementingkan ROI kita, belanja saja tanpa penilaian tentang KPI kita kah, ROI kita kah, itu adalah usaha sia-sia. Kalau saya boleh berkongsi sedikit dari segi ROI kita, di mana untuk hasil saja sepanjang tahun 2020 dalam pandemik ini, pandemik COVID-19, orang tak keluar, semua MCO, ada yang MCMO bersyarat pemulihan, tetapi kita boleh mengutip 4.12 bilion. Jikalau Hana dengan Wan kalkulate saja, 4.125 bilion satu hari, 11 juta JPJ pungut untuk sebagai hasil kerajaan. 11 juta satu hari. Jadi JPJ sebenarnya salah satu agensi penyumbang hasil utama jugalah, selain daripada lembaga hasil dalam negeri, custom, immigration. JPJ juga menyumbang hasil yang agak tinggi lah di negara kita ni. So itulah antara kecapaian-kecapaian kita yang kita boleh banggakan. Dan kita tak puas hati. Kita tak pernah puas dengan 4.12 bilion. InsyaAllah tahun ni, kalau Wan nak panggil saya pula lepas pada ni, nak tengok compare, banding pencapaian hasil dari segi hasil, insyaAllah lebih lagi. Sebab apa? JPJ EBIT tu sendiri, JPJ EBIT tu sendiri, saya boleh rest assure, saya boleh yakin akan melangkaui dah apa yang kita capai pada 2020, pada tahun 2021 ni. Sebab orang nak memiliki nombor yang khas untuk kehidupan mereka kan. So, ada signifikannya, relevan dengan kehidupan dia. Itu yang menyebabkan harga tu kadang-kadang tak masuk akal kita fikir dengan harga berkenaan. Jadi cerita tentang nombor plate hari tu viral lah. JPJ check saiz, spesifikasi tentang nombor plate. Fancy. Jadi dalam soal penyelenggaraan kenderaan, bagaimana JPJ berfungsi untuk memastikan bahawa semua mengikut spesifikasi? Spesifikasi kenderaan sebenarnya termaktub di bawah satu badan khusus ataupun departmen khusus kita, dipanggil kejuruteraan automobil. Dan standard yang kita pakai adalah ataupun
VTA itu sendiri, Vehicle Type Approval tu adalah satu proses yang setiap kenderaan yang ini saya bercakap tentang kenderaan luar yang perlu datang. Saya tak sentuh lagi tentang kerjasama kita dengan rakan serti tak lain tak bukan Puspakom untuk membuat penyeliaan. Sebab kita sebagai satu badan kawal selia kenderaan, pengguna dan lalu lintas. So, VTA yang saya cakap tadi adalah satu proses yang perlu dilalui oleh mana-mana kenderaan luar dalam bentuk CKD, completely knock down ni, sebelum beliau atau kenderaan berkenaan dibawa ke negara kita untuk cuan komersial, mesti melalui proses VTA itu, Vehicle Type Approval, dan sepanjang 2020 sebanyak 438 kelulusan kita bagi untuk kenderaan-kenderaan VTA ni. Dan selain daripada itu, kalau saya boleh tambah Wan, Ana, kenderaan-kenderaan komersial lain, kita juga mewajibkan kenderaan berkenaan setiap tahun, sebab kita ada 3 akta tu, setiap tahun membuat pemeriksaan di Puspakom sebelum dibagi sambung permit berkenaan. Permit di bawah APKJ, iaitu Akta Pelaksanaan Kenderaan Perdagangan 1987. Kita sendiri Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kita buka kuasa juga APKJ dan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Apatnya. Bagaimana pula dengan peranan JPJ dalam memudayakan lagi keselamatan jalan raya itu sendiri? Sebenarnya JPJ ni orang salah anggap kita ni nampak penguatkuasa je. Sebenarnya elemen advokasi ni yang sekarang begitu hangat diperkatakan, dia orang tak nampak. So advokasi, nasihat, pendekatan yang saya ingin tegaskan, pendidikan, pencegahan dan penguatkuasaan ni adalah 3 variable komponen penting yang kita aplikasikan dalam organisasi yang bernama JPJ itu. So apabila kita gabung jalin 3 benda ni dan kita rincikan lagi di bawah tu, iaitu kalau nak buat pelaksanaan 3 benda ni, 3P ni, kita ada 5P bawah tu pula, ataupun 5 pendekatan lain: advokasi, literasi dalam bentuk leaflet ke brochure tu, provokasi ni kalau Wan ada salah kata ke lah, Wan dengan Ana tak pernah melakukan kesalahan jalan raya pun, kita pergi penguatkuasa kita cakap, cik, jangan buat lagi. Kalau buat lagi, saya bagi saman. Itu provokasi. Yang terakhir, notifikasi. Notifikasi kita hantar. Yang orang tak tahu pun bahawasanya kita ada Seksyen 114 temu siasat ni. Panggil pergi pejabat JPJ, bagi nasihat, bagi pandangan macam mana isu exhaust lah utamanya. Itu panjang sebenarnya. Kena ada satu kupasan lain. Dan yang terakhir, kalau tak dengar sangat, yang sini yang kita keluarkan saman di bawah JPJ P22. Itu adalah baru saman. Langkah kelima, daripada advokasi, literasi, provokasi, notifikasi dan legitimasi. Itu lagi perundangan lah. Itu sebenarnya. Dan kita ada satu program webinar sempena dengan Hari JPJ, Komuniti Putrajaya Budaya, model kepada budaya keselamatan jalan raya. Kita nak jadikan Putrajaya itu sendiri adalah satu model pusat yang membudayakan keselamatan jalan raya. Dan dari segi penguatkuasaan pula bagaimana? Dari aspek contohnya masyarakat, dia ada yang tidak dapat membezakan antara skop kerja PDRM ataupun polis trafik dengan JPJ, kerana dua-dua buat sekatan jalan raya kan. Polis ni dia ada kuasa-kuasa yang melangkaui jabatan penguatkuasa lain, dan beliau atau jabatan polis ni secara khususnya JSPT, Jabatan Siasatan Pengangkutan Trafik ni, bekerjasama dengan kita, dan apa-apa penguatkuasaan yang pihak trafik JSPT kuatkuasakan, akta kita. 3 akta tadi tu. Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta Pelaksanaan Kenderaan Perdagangan 1987 dan Akta Pengangkutan Awam Darat. So apabila awam ingat bahawasanya sebarang bentuk, ini salah satu saya boleh katalah silap faham dari segi pengeluaran Seksyen 114 temu siasat itu, kita bukan saman lagi. Polis pun dalam banyak keadaan keluar 114 tu, Seksyen 114 tu, notis temu siasat, datang my office. Kalau polis keluarkan pun, dia tidak pergi bala polis, dia tak pergi IPD, dia pergi notis tu menyuruh mengarahkan pesalah tu pergi ke pejabat JPJ. So apabila pergi pejabat JPJ,
pegawai kita akan tanya, akan siasat, ambil statement, ambil keterangan. Kenapa benda alah ni berlaku? Dan macam mana kamu jangan ulangkan benda ni? Itu yang dikatakan provokasi itu. Kalau kamu ulangkan lagi, kita akan mengambil tindakan seterusnya. Maksudnya boleh request dekat katakanlah sekatanya dalam banyak di saman, boleh tak saya nak request 114 bawah 114 instead of dia bagi saman? Tak boleh. Tak boleh. Kita tengok situasi order. Kalau lah 7 hari saya tak sentuh lagi, ada 7 kesalahan besar ni. 7 deadly sin. Itu tak boleh lah 114. Tak pakai sali pinggang keledar, tak pakai helmet, botol lain kiri, langgar lampu merah. Itu deadly sin dia panggil. 7 kesalahan besar. Ya, itu tak ada kita keluarkan section 114 lah. Tak boleh minta, kalau semua. Saya tak boleh minta, jangan minta ya. Baik, Datuk, sebelum kita mengakhiri segmen ini, apakah ucapan dan soalan Datuk kepada penonton Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini? Saya di sini ingin menyeru kepada semua pengguna jalan raya yang kalau saya boleh kongsi dari segi jumlah kenderaan yang didaftarkan sebanyak 32.4 juta dan ini peningkatan sebenarnya berbanding dengan tahun lepas pun sebanyak 3.8%. Tahun lepas tahun sebelumnya 2019 31.4 juta. So patuhilah peraturan jalan raya sebab kerugian ekonomi itu sendiri kalau berlaku kemalangan terlalu amat tinggi. Kalau saya rakan strategik kita tak lain tak bukan MyROS, kajian oleh MyROS, setiap orang apabila berlakunya kemalangan 3.12 juta orang, itu melibatkan kos ekonomi, kehilangan ekonomi dari segi baik pulih infrastruktur itu sendiri, kos perubatan dan hilangnya efisiensi. Katakanlah Wan sebelum pada ini sihat, cantik macam handsome, Amy, Ana. Kalau patah kaki aksiden dah tak boleh kerja sini dah. Tu kurang dari segi efisiensi dia tu. Kos perubatan tak campur lagi. Itu dia antara gambaran digitalisasi melestari integriti. Banyak sebenarnya, bukan itu saja. Kita sampailah sama ke bab menyaman semua. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Zailani Haji Hashim, Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia. Apapun, selamat hari ulang tahun untuk JPJ sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih. Selepas ini